So, sebab itu bimbang ni penyakit. Siapa sakit automatik dia akan dapat bimbang. Tapi kalau bimbang tu minimum, okey, itu bukan sakit. Tapi bila maksimum, itu penyakit. You sakit jantung, tak ada masalah. You sakit ni, tak ada masalah. Tapi kalau kita letak bimbang tu lebih tinggi, maknanya you ada dua sakit, sakit jantung dan sakit anxiety. Kebimbangan anxiety disorder ni. Jubnu. Murung, keempat kemurungan, gagal mengawal kesedihan. Sedih kan? Sedih, putus tunang, sedih mati isteri, sedih tak naik pangkat, sedih, semua sedih. Sedih normal, tapi kalau terlampau sedih, itu penyakit. Depression. So, jiwa tertekan, kecewa boleh bunuh diri. Halusinasi, dengar bisikan juga, tapi ni di telinga, dan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Betul halusinasi tak ada pula kata kau duduk kat masjid, iktikaf lama-lama situ, baca Quran sampai khatam. Tak ada. Yang ada masuk dalam telinga, kau ambil Quran tu cambat dalam bilik air. Betul tak? Kan hari tu hibur kata Quran buang dalam tandas, dalam tangki najis, kan? Kau balik, kau tikam bapak kau. Kau balik, kau pancung anak kau. Kan ada cerita kat Bangi kan? Saya tinggal kat Bangi, bila berlaku macam tu, siapa pun jadi hakim bila dengar cerita-cerita macam ni, bapak pancung anak ni, mana ada penyakit lah. Orang yang biasa-biasa dia tak akan bunuh. Dan orang normal dia ada masalah. Bila cek-cek, kenapa dengar bisikan? So, soalnya apakah bisikan itu datang dari mana? Tanpa saya menafikan saraf dia rosak, saya tak nafi sebab ambil dadah apa itu saya tak. Tapi yang kita bincang secara spiritual sekarang ya. Okey. Kenapa bisikan tu bisikan jahat saja? Mesti datang dari benda jahat, betul tak? Kalau yang baik, kau duduk elok-elok sini, kau iktikaf. Lain aja datang kau gantikan Bilal. Lepas tu kau bersihkan masjid. Tak ada bisikan macam tu. Yang ada koyak Quran. Apa? Buang-buang Quran, tebar-tebarkan, campak dalam ni. Yang imam itu Tanpa imam. Itu di lempang imam. Kenapa lempang imam? Halusinasi kan ni aku halusinasi. Dia ada arahan suruh lempang. Dan cantik pula tu, dia boleh pergi tengok rakaman tu sikit. Dah pencen dah imam pun. Dan baru memang cukup umur lah kan. Bukan kerana lempang tu. Sampai masa dia ke lain tempat. Ustaz Zuhairi kena. Betul kan? So kerja apa ni? Suruh bunuh diri, tikam orang. Ketagihan. Betul. Halusinasi. Okey, halusinasi. Kalau kita tengok betul tak kalau kita kata setiap daripada kita ni berlaku, cuma antara kita layan ataupun tidak bisikan tersebut. Contohlah kan, kita nampak seseorang tu buat benda mungkar, kita rasa macam aku rasa nak pergi tumbuk kan. Dia ada satu adakah tu juga dipanggil halusinasi? Itu bukan halusinasi. Kalau kita benci pada mungkar tu, itu kerana dorongan iman Tak, benci-benci, tapi tindakan yang kita rasa memang cuma orang kata melampau je lah. Melampau ya. Halusinasi ni, dan bila ditanya budak tu, dia memang dengar, dia kata dia dengar suara tu. Dan tadi bukan halusinasi, dengar tu. Ni cerita dengar ni. Dia kata Ustazah Imlah teruk sangat dia memang pelempang seorang. Memang dengar. Datang-datang ni. Kenal Ustaz Suri. Kenal Ustaz Azmi. Oh, kena aku lawan lah.
pelik Tunggu sangat, dah, kan? ha? Itu masalahnya bulan lempang, tak kira lagi Cacak perempuan kahwin ni, belum perempuan. dia. Ha. Benda pelik. Tahan. Saya dengar arahan tu. Ya. Yang kelima, ketagihan. Melakukan kejahatan secara berulang. Sebenarnya tagih ni benda berulang. Semacam LGBT ya, bila kita jumpa kan. Ya. Lesbian. Perempuan dengan perempuan kan jijik kan. Laki dengan laki kan jijik kan. Tapi dia ni pelik. Mesti ada benda lain. Doktor, mungkinkah ketagihan ni berlaku kerana sesuatu sejarah? Sebab semalam pun Doktor Ustaz Ali pun ada cerita benda-benda ni. Ada asal-asal usul dia. Contoh macam lesbian kan. Macam penkit, kita cerita penkit lah. Okey. Penkit ni, apa yang kita maklumi, sebahagian wanita yang jadi penkit ni kerana trauma masa muda dia, mungkin pernah dirogol ke, pernah dicabul dan sebagainya. Kemudian hilang kepercayaan kepada lelaki lah. Dia kata kalau aku sama-sama buat perempuan tak jadi, tak pregnant. Kalau buat dengan lelaki mesti pregnant, kata. Jadi dia lebih selesa. Kena pula yang penkit ni pula menggunakan sex toy yang palsu kan. Jadi mungkin ada dia punya ni. Kemudian dari segi pergaulan, contohnya macam mungkin kita boleh syorkan bahawa futsal di Malaysia ni, kalau perempuan diharamkan, sebab dia tak macam di barat. Di barat pemain bola sepak wanita masih mengekalkan sifat feminin dia. Tapi di Malaysia ni saya tengok, saya perhatilah, penkit-penkit memang ramai main futsal perempuan. Dan dia ada macam ada girlfriend pula dalam tim futsal. Minta maaf cakap lah. Okey, Ustaz, saya faham. Okey. Kau tak ada. Saya mudah aja. Yang jadi bengkit, lepas tu dia buat benda-benda yang pelik tu kan. Siapa yang mengideakan, mengilhamkan untuk buat benda-benda itu semua, sehingga payah nak berhenti. Istilah kita ketagihan kan, addiction tu. Siapa yang mengilhamkan guna toy lah, itulah, inilah, apa semua tu. Sebab tu bila saya ditegur oleh seorang Dr. Ubat yang ada psikologi ni. Kalau tuan-tuan baca buku ni, saya tak tahu Salim ya, punca-punca penyakit selain makanan apa semua. Dalam kerohanian ni, peranan syaitan iblis ada sebut kan. So dalam konteks ni, bila saya ditegur oleh satu doktor psikologi hospital mana dia kata, Ustaz ni sikit-sikit syaitan iblis. Saya kata no, saya tak nafikan makanan pergi setara membawa penyakit. Tapi saya nak menghujam mengatakan sebahagian besar penyakit, walaupun dia sifatnya fizikal, tapi permulaannya dua, saya kata, syaitan ataupun nafsu. Benda yang abstrak, yang sebut tadi abstrak kan, tapi bukan maknanya tak ada, dia ada. Jadi saya lawan lah, saya kata gini doktor, orang kena AIDS di Malaysia, AIDS ni kuncinya apa selain dadah? Seksual. Siapa yang terlibat dengan seksual yang akhirnya kena AIDS? Biasanya ialah orang-orang yang terlibat dengan seks bebas kan. Dia buat zina ini. Yang suami isteri halal tak kena. So siapa yang buat seks bebas, tak kira siang malam hujung minggu, isteri orang siap